Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar pelajar-pelajar 5 inovatif? Saya Puan Sarimah binti Abu. Saya akan menggantikan Puan Nurul Izzah yang cuti bersalin ya. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 6 iaitu tajuk Elektrokimia 6.1 Sel Elektrolitik. Okey. Pada hari ini kamu akan memahami, mempelajari tentang elektrokimia, sel elektrolitik dan elektrolisis. Kemudian kita akan mempelajari komponen di dalam sel elektrolitik dan akhir sekali kita akan mempelajari proses elektrolisis. Baiklah pelajar. Cikgu akan sebelum cikgu menerangkan lebih lanjut, anda mestilah memahami kena faham dulu maksud elektrokimia, sel elektrolitik dan akhir sekali elektrolisis. Walaupun namanya hampir sama tapi maksud dia berbeza. Nanti kita akan lihat kemudian ya. Kita lihat dulu maksud elektrokimia. Elektro tu maksudnya elektrik. Kimia tu maksudnya satu bidang ataupun kajian berkaitan dengan perubahan jirim. Jadi elektrokimia ni bermaksud bidang kajian kimia yang berhubung kait antara elektrik dan kimia. Elektrokimia ni ada terbahagi kepada dua jenis iaitu sel elektrokimia yang pertama iaitu sel elektrolitik dan yang kedua adalah sel kimia. Baiklah. Kemudian kita tengok ini adalah sel elektrolitik. So ini adalah bentuk sel elektrolitik. Maksud sel elektrolitik ni ialah susunan litar yang menggunakan sumber elektrik untuk menghasilkan tindak balas kimia. Jadi proses yang berlaku di dalam sel elektrolitik ini dinamakan sebagai proses elektrolisis. Ingat ini adalah susunan litar yang menggunakan sumber elektrik. Mana sumber elektriknya? Di sini. Ini sumber elektrik itu bateri lah. Kemudian kita akan menghasilkan tindak balas kimia. Dengan menggunakan sumber elektrik ni kita hasilkan tindak balas kimia. Jadi proses yang berlaku dalam sel elektrolitik ni dinamakan proses elektrolisis. Nanti cikgu akan terangkan kemudian dengan lebih detail lagi berkaitan dengan komponen-komponen yang ada dalam sel elektrolitik ini ya. Baiklah kita tengok pula maksud elektrolisis. Elektrolisis ialah proses yang memisahkan sebatian kepada unsurnya dengan menggunakan tenaga elektrik. Proses yang memisahkan sebatiannya di dalam ni lah yang warna biru ni kepada unsurnya dengan menggunakan tenaga elektrik. Tapi dengan syarat tau. Dia ada syarat. Sebatian tersebut mesti dalam keadaan cecair. Yang warna biru ni keadaan dia mesti dalam keadaan cecair. Sama ada cecair tu mungkin kemungkinan dia dalam bentuk leburan ataupun aqueous. Di sini adalah berlakunya kawasan elektrolisis kat sini. Ringkasnya tadi kita belajar kan elektrokimia, sel elektrolitik dan elektrolisis kan. Jadi secara ringkasnya kita boleh lihat perbezaan kat sini iaitu dari segi istilah elektrokimia, jenis dia adalah bidang kajian. Tujuan dia untuk mengkaji hubungan elektrik dan kimia.
Okey, kemudian kita belajar sel elektrolitik. Okey, sel elektrolitik itu ialah jenis lita elektrik. Tujuan dia untuk menghasilkan tindak balas kimia. Okey, dan last sekali kita belajar tentang elektrolisis. Iaitu elektrolisis adalah jenis proses. Okey, tujuan dia adalah untuk memisahkan sebatian kepada unsurnya. Okey, kemudian kita lihat komponen sel elektrik. Okey, jadi apa komponen atau bahan yang diperlukan untuk membina sel elektrolitik? Kita lihat selepas ini. Okey, secara asasnya terdapat 3 komponen utama yang membina satu elektrolitik yang lengkap. Okey, baiklah, kita teruskan lagi. Okey, apa 3 komponen dalam sel elektrolitik tersebut? Okey, yang pertama kita ada sumber elektrik, okey, iaitu bateri. Okey, fungsinya ialah untuk menghasilkan arus elektrik bagi menjalankan proses elektrolisis. Okey, yang kedua, elektrod. Elektrod, dua kempingan elektrod So, dua plat ni bersambung pada bateri untuk membolehkan arus elektrik dialihkan ke elektrolit dan proses elektrolisis boleh berlaku. Okey, kemudian yang ketiga, elektrolit. Elektrolit ni adalah cecair ataupun lemburan atau aqueous yang boleh mengalihkan arus elektrik dan mengalami tindak balas kimia melalui proses elektrolisis. Okey, contoh elektrolit. Okey, contoh dia lemburan plumbum 2 bromida. Okey, ni PbBr2 ni adalah simbol dia, simbol kimia dia. Okey, lemburan natrium klorida NaCl, larutan natrium hidroksida NaOH, dan larutan kuprum 2 sulfat CuSO4. Okey, kita teruskan lagi. Okey, 3 komponen dalam sel elektrolitik. Okey, mula-mula kita lihat ni. Ni sumber elektrik. Ada terminal negatif dan juga terminal positif. Okey, kemudian kita ada elektrod. Ada elektrod ni, ingat ada 2 keping. 2 keping ataupun 2 plat. Okey, plat yang pertama ni, okey, elektrod ni nama dia katod. Sebab apa kita namakan katod? Sebab okey, dia bersambung dengan terminal negatif. Okey, manakala elektrod yang bersambung dengan terminal positif kita panggil dia anod. So elektrod ni dia ada nama. Nama dia ikut pada terminal. Okey. Anod ni, anod ni dia bercas positif. Sebab awak tengok dia disambung kepada terminal positif. So dia bercas positif. Okey, manakala katod, katod bercas negatif sebab dia bersambung dengan terminal negatif. Okay, yang tengah-tengah ni adalah elektrolit. Elektrolit atau elektrolit. Dia mengandungi ion-ion bercas di dalamnya seperti ion positif dan ion negatif. Ion-ion bercas ini berpisah dan tertarik ke elektrod tertentu. Ion positif tertarik ke katod. Manakala ion negatif akan tertarik ke anod. Okey. Terusnya kita fahami pula proses elektrolisis. Okey, rajak ini menunjukkan kedudukan ion-ion natrium dan klorin di dalam elektrolit. Okey, ni adalah proses elektrolisis berlaku Okey. So, mula-mula kita ada elektrolit natrium klorida kat dalam bikar ni ataupun bikar besar ni Okey, kemudian kita ada bateri, ada terminal positif dan terminal negatif. So dia bersambung kepada katod. Sebab katod ni dia bercas negatif kerana dia bersambung dengan terminal negatif. Okey, manakala
Anode ni dia bercas positif. Dia bersambung dengan terminal positif. So awak tengok dia tambah-tambah kan. Okey, tambah-tambah ni maksudnya anode lah, dia bercas positif. Nah, tolak ni maksudnya cathode, dia bercas negatif. Okey. Tengah-tengah ni ni tak berapa nampak sangat tapi dekat sini cikgu dah pecahkan. Okey, elektrolit ni adalah natrium klorida. Okey, natrium klorida ni awak tengok bulat-bulat warna oranye, warna biru ni. Okey, warna biru ni ion natrium. Natrium dia charge positif. So Na+. Na positif. Na tambah. Okey, kemudian natrium klorida ni juga terdiri daripada ion klorin iaitu Cl negatif. Okey. Okey, akhir sekali kita lihat proses elektrolisis. Okey, bila tadi kan ada cas-cas kat tengah-tengah ni kan. Okey, bila natrium, ion natrium yang bercas positif tadi dah tertarik pergi ke, ion natrium tadi dia bercas positif, dia dah tertarik ke cathode yang bercas negatif. Dia dah melekat kat sini. Okey, kemudian ion klorin tadi yang bercas negatif tu dia tertarik pergi ke anode. Okey, yang ni lah. Sebab anode dia bercas positif. Dia tertarik kat sini. Jadi ion-ion yang tertarik ke elektrod, ion-ion akan tertarik ion-ion ni natrium dengan klorin ni dia akan tertarik ke elektrod yang berbeza cas. Okey. Jadi apabila berlaku pemisahan sebatian ion ini, maka proses elektrolisis telah berjaya. Okey, sekian. Terima kasih.